Ustaz mohon ijazah amalan mandi 7 selawat dan kaifiatnya. Apakah kelebihan mandi 7 selawat? Ambo tak tahu amalan mandi 7 selawat ni tak tahu nah. Jika dalam berhadas boleh kodok kita menegur bacaan Al-Quran. Kalulah maksud hadas kecil boleh. Kalau hadas besar tak boleh tegur kecuali benda-benda darurat. Kita boleh baca Al-Quran ketika kita berhadas kalau kita dalam darurat. Contoh dalam darurat lagu mana? Contohnya kita hafal Al-Quran, maka kita terpaksa ulang Al-Quran. Kalau kita berhenti seminggu, 2 minggu tak ingat Al-Quran, maka nak jaga Al-Quran ni wajib bagi orang hafal Quran. Maka dia jadi darurat bagi dia terpaksa ulang Al-Quran. Terpaksa tu pun kita boleh ulang tanpa suara. Tak syarat kena berbunyi. Nah, maka nak tegur Al-Quran ini, contohnya kita cikgu kau ngajar Quran. Ada ulama kata boleh tapi niat zikir. Ada kata boleh tapi jangan sebut bacaan penuh. Gitu sekat tu ya. Tak boleh baca panjang-panjang dah. Apa hukum lelaki pakai jel tangan yang mati? Adakah dikira pakai gelar? Tengok dia pakai tujuan gapo. Kalau dia pakai niat gelar tak boleh. Tapi kalau dia tak ada nak tukar bateri zaman-zaman payah ni, maka pakai dia. Oh tak apa bukan niat gelar. Boleh kau perempuan haid menziarahi kubur? Boleh, cuma makruh hukum dia. Kerana ada ulama kata perempuan haid ni apabila dia pergi menyebabkan malaikat rahmat jauh. Tujuan kita pergi ni nak suruh malaikat rahmat dekat dengan orang tu. Dengan ahli kubur, tiba-tiba orang haid mari, jadi malaikat rahmat pergi jauh pula. Maka dari sudut hukumnya makruh sahaja perempuan pergi ke kubur ketika haid. Nak pergi tak dosa, tak ada masalah apa. Apa hikmah kita basuh hidung, mambuk, telinga ketika berwuduk? Nabi kata dosa ni akan keluar dengan titisan air wuduk. Maka nak keluar ke dosa di mata, di hidung, di rambut, di telinga, maka dengan cara kita basuh dengan air wuduk. Tu hikmah dia nah. Boleh kodok kita solat sunat rawatib ba'diyah saja tanpa qabliyah, atau buat qabliyah saja tak buat ba'diyah? Boleh. Terpulang kepada kita kerana benda itu sunat sahaja. Nah. Apa hukum hantar balik sihir yang kita kena kepada pengiring tersebut? Atas mana? Atas bagi dia ke mana? Misalnya dia atas pisah, kita pun ambil bawa pisah tu kau bawa bagi atas dia. Kalau dia atas anak patung, kita ambil anak patung atas mula. Oh tu tak ada masalah. Kalau kita atas mula, sebab tu ulama dalam bab sihir ni kita jangan balas balik. Kalau kita balas balik sihir dia, kita balas balik, kita takut hak kita balas tu lebih daripada sihir hak dia atas, kita pula berdosa. Maka cara nak hantar sihir, kita tangkis. Kita hantar semula bagi dia. Bukan kita buat sihir baru untuk atas dia. Jangan buat lagu tu. Atas hak dia mari tu, pergi kena dia semula. Kalau main badminton kat dia tepi, kita pop gitu ya. Bukan ambil buah baru kau dak, ambil hak dia ya. Maka hak tu tak ada masalah apa. Nah. Ustaz nak tanya, ada ustaz di Indung cakap Rasulullah suka orang ada tanda hitam di dahi, betul ke tak? Tanda dahi kita. Oh ni dok Nabi pun tak suka, sahabat-sahabat pun tak suka. Masalah ada tanda dahi hitam di dahi. Dan tanda hitam di dahi ni alamat kepada kumpulan Khawarij ataupun kumpulan Wahabi mula kita sebut. Kau sebut tu takut Wahabi Minta ijazah selawat badar. Ambo tak ada rasa. Tak ingat ambo ada dah ijazah selawat badar ni, tak ada. Tak tahulah ada secara umum tapi ambo tak berani, tak ingat secara khas ambo tak ada. Maksud orang sufi tu apa dia? Yakni orang yang hati dia bersih dengan Tuhan. Perjalanan dia, syariat dia bersih dengan Tuhan, tu panggil sufi. Amalan dia adalah taat kepada Tuhan
buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Ahli sufi. Masalah orang duk bersaing dengan orang sufi, dia bukan orang sufi, itu dipanggil mutasawwif. Orang yang nak tiru-tiru orang sufi. Dia masih lagi tak sufi lagi, tetapi suka berminat duk saing dengan orang sufi. Dia bukan orang sufi. Perbuatan dia tidak menjadi hujah bagi kaum-kaum sufi. Apa kau pakai baju jersey ada logo lambang salib? Tak boleh lah. Kerana lambang salib ini adalah tanda kekufuran. Apabila kita pakai, macam kita mulia ke dia, maka hukum dia haram. Jadi kafir ke tak? Tak, kita tak iktikad jadi kafir, kita tidak iktikad kita ni Kristian ke apa. Cuma kita pakai. Maka pakai ni bentuk dalam bentuk sokongan kepada kekufuran, maka jadi hukum haram sahaja. Tapi kalau tulisan, misalnya tulis apa-apa macam ukti tu nampak macam salib. Hak tu ukti, bukan salib. Ni salib betul lah. Memang dia niat salib lah. Maka hak tu tak boleh pakai. Tapi kalau huruf T, ni ada maksud dia adalah salib. Selak. Betul T saja huruf salib selak. Kena buat rumah. Dia kena buat gini, salib kena katuk. Pas nak buat lagu mana? Dia mau pisah lah, biar jangan nampak salib. Selak lah. Jadi salib, kau ni jadi salib belakang. Kita ni jangan duk mikir sangatlah kok salib tu. Kita orang berimeh tak nampak salib, nampak Tuhan belakang. Okay? Apa jadi tengok sini nampak macam salib pula lambang. Apa pula? Lainlah betul salib betul. Urut T pun gaya kepada. Nak minta ijazah amalan wirdul latih dan apa kebaikan dia. Wirdul latih ni karangan Imamul Haddad. Baca lepas pada subuh dengan sebelum daripada maghrib. Waktu wirid biasa orang baca waktu tu kerana dapat pahala banyak. Kerana dapat catatan di dua malaikat. Malaikat malam turun temu ada, malaikat hok nak naik pun temu juga. Jadi di dua buku catatan. Kita buat sekali tapi kena di dua buku catatan. Kebaikan wirdul latih sangat banyak. Ada banyak kitab mengarang mengenai syarah wirdul latih ni banyak sangat. Kelebihan dia macam-macam. Cuma ulama dulu tak sebut kerana takut orang duk ingat kelebihan dia pula. Setiap doa-doa tu ada kelebihan kerana Imam Haddad dia petik daripada hadis-hadis Nabi mengenai kelebihan doa, maka dikumpulkan jadi wirdul latih. Boleh hampir ke semua ayat-ayat di dalam wirdul latih bersumber daripada hadis. Ustaz, apa nak jawab? Kalau orang bukan Islam cakap, kata Nabi kita kahwin dengan Aisyah pada umur 9 tahun. Apa tu? Nak royak ke apa? Betul lah. Salah ke apa dia nya? Nikah umur 7 tahun, duduk dengan Aisyah pada umur 9 tahun. Kita percaya lagu tu. Lepas tu kafir salah ke apa dia? Tak ada masalah lah. Noyak ke apa dia? Dia kata betul lah. Tu lah. Boleh kau tak jelaskan ciri-ciri orang yang fasik? Orang fasik ni, orang yang buat dosa besar. Ataupun suka buat dosa-dosa kecil. Sehingga dia dipanggil orang yang jahat. Fasik tu. Fasik ni, mudah sebut orang jahat. Kapung tu, budak ni tak juru. Jadi fasik tu. Tapi kalau kita tak ada tanda-tanda, nak kata alim sangat budak, tapi orang biasalah standard pergi kerja gapo budak biasalah. Tak ada buat kerja ke mana kata budak tu baik, okey tak ada masalah. Masalah maksiat dia suku. Hak sembunyi-sembunyi suku pasal, maka dia tak dipanggil fasik. Fasik ni orang panggil dia orang jahat. Gitu yang mudah. Apakah kita beli bagai curi dalam keadaan kita tak tahu? Lepas berapa tahun baru tu itu kata hamba ambil barang curi, hamba pasal di benda tu, sudah kena atas mulalah. Hamba tak sah barang ni barang curi kata. Tak sah jual beli barang curi. Berapa tak sah? Sebab kita bukan milik kita. Barang hak kita sah kita jual, mesti milik kita. Apabila demo curi, bukan milik demo, pas demo jual. Pas hamba nak beli pun tak sah. Tukar hak baru, tukar hak asli, tukar hak halal. Tik nak suruh mudah bangun subuh. Ayat ke mana tak tahu.
Lagu mana tak reti macam-macam lah. Buatlah lagu mana, buat koci je kau lagu mana. Kita ada cita-cita nak bangun subuh, insya-Allah mudah bangun subuh. Buatlah lagu mana. Misalnya ikat kaki dengan besi kau gapo dia kau. Siapa pukul 4.30 kau pukul 5 setengah kare. Insya-Allah bangun. Buatlah moga kita nak bangun subuh ke. Setara mana berat kita. Boleh kau dok buat korban atas orang yang telah meninggal dunia? Tak boleh. Pendapat muktamad mesti orang mati tu buat wasiat dulu sebab korban ni ibadat. Kita nak buat ibadat mesti dapat izin daripada tuan milik dia, tuan badan dia. Kalau tuan badan tak pernah wasiat ke, contohnya kata saya apabila mati, siapa dia nak buat kebajikan, nak wakaf ke, nak rebel atas nama saya izin ke. Tak apa tu. Ni dia pakai mati selok terkekeh lagu tu, kita pun nak buat rebel kepada dia, tak boleh. Patut orang dia buat lah ni ramai-ramai tu, rebel untuk mak ayah gini. Dia buat korban tu. Nama dia lah. Cuma dia kata, ya Allah, kalau ada pahala saya hadiah kepada ibu bapa saya yang telah meninggal dunia. Hak tu boleh. Hadiah pahala, bukan buat korban ke dia. Bagaimana dalam solat kita was-was dengan tajwid serta sebutan dalam bacaan surah, adakah batal solat kita? Sah. Was-was tu setan, bukan ibadat pun. Lepas solat ada tarik cicak dekat kaki, lepas tu solat semula kena niat macam mana? Kena niat iadah kau dak. Iadah apa dah batal dah sembahyang. Ya bukan iadah, dah sembahyang biasa saja aku sembahyang fardu maghrib dah lah. Iadah ni sembahyang ulang ni kalau sembahyang hak pertama itu sah. Maka kita ulang atas nama sah. Maka kalulah sembahyang pertama tidak sah, maka sembahyang ni sembahyang kali pertama hak tak ni tak sah. Maka tak perlu i'adah. Tak sebut perkataan i'adah. Ibu saya sakit sembahyang hormat waktu. Lepas berapa hari mak saya meninggal, perlu kodok ganti sembahyang tu. Ya sembahyang hormat waktu lagu mana? Kalau dia sembahyang hormat waktu cukup syarat ke apa dia, cuma dia tak boleh bangun ke, gapo-gapo dia ko, sekadar dia buat dah, maka tak perlu qada dah. Tak perlu bayar fidyah gapo dia dah. Tetapi kalulah dia semaya hormat waktu ni dia boleh semaya molek, tapi dia semaya tak cara ambil semaya ke gapo, maka betul-betul hormat waktu semaya tu dia kena qada semula ataupun kena bayar fidyah lepas ada mati. Apa hukum orang jaga lembu, lepas tu dia lepas lembu tu berok kosi-kosi lah gapo dia makan tanah orang. Hukum pega lembu itu harus. Menternak, memelihara lembu tu harus. Maka tak dosa. Jangan marah dia pega lembu. Marah dia lepas binatang itu kerana menyakitkan hati orang mukmin itu berdosa. Cara orang pega lembu nak menyakiti hati orang, dia lepas lembu dia pergi makan ni orang. Maka orang sakit hati. Maka hukum dia berdosa orang pega lembu tu. Bukan sebab dia pega lembu. Dah dosa sebab dia lepas dan menyakiti hati. Kalau dia lepas tapi tak sakit hati orang. Dia lepas lembu dia. Maka pergi makan habis. Makan nasi, makan McDonald habis. Seluruh makan belakang. Makan air melu berapa dia. Orang tak marah. Suka pula ke lembu dia. Maka tidak berdosa. Ya berdosanya orang pega lepas ni sebab marah ke orang. Orang tak reda. Sakit hati. Tu ya dia berdosa tu. Bukan kata dia dimakan tu. Kalau makan tu itu suka, tak ada masalah apa. Apa hukum langgar lari sehingga menyebabkan rosak kenderaan? Gini. Kalulah rosak kenderaan orang, punah kenderaan kita orang dengan sebab cuai kita, kalau kita lari berdosa. Tapi kalau tak sengaja kau gapo dia gano kau ataupun cuai dia, kita lari tak ada masalah apa. Nampak? Sebab apa? Sebab kita lari daripada nak tunaikan hak orang. Punuh bagi orang kerana kita kena wajib ganti rugi. Masalah dia kata tak apa, maaf tu cukup pasal. Tapi kita jangan lari, kena bertanggungjawab. Gitu. Berdosa dah, hak dia. Perlu belajar ilmu fardu ain setakat mana hak dia. Bab tauhid siapa kita kenal mana makhluk, mana Tuhan. Sekat tu, beres. Pekoh pula ibadat biasa semaya, mandi junub, ambil air semaya, benda batal ke semaya, puasa jari-jari, ada pitih ngaji bab zakat.
Ada pitih lagi bak lagi ke Mekah ngaji bak haji. Ada pitih lagi nak buat rumah sewa ngaji bak rumah sewa. Nyewa bak nyewa. Lepas tu ada pitih nak bergadai pula ngaji bak gadai menggadai. Lagu itulah. Tasawuf pula amal ke ilmu tasawuf sehingga bersih hati kita, tak ada mazmumah, ada mahmudah saja. Saya suka melukis, boleh kodok lukis gambar kosik gitulah, tulis lukis komik sekadar suka-suka. Adakah termasuk dalam orang mencipta berhala? Ulama khilaf. Kalau buat patung tak boleh. Kita ukir patung, hak tu haram sepakat. Manakala kita buat lukisan, ada ulama kata boleh. Ada ulama kata buat patung, hak tu kata la'anallahul musawwirin tu, orang Allah Taala laknat orang yang membentuk ke satu benda tu, ada kata lukisan pun masuk juga. Ada kata tak buat patung baru tak boleh. Lukisan berarti boleh. Kalau boleh, lukis benda lain lah. Lukis benda-benda hak yang tidak ada nyawa. Lukis pemandangan, lukis pokok, lukis gapo, lukislah kereta ke, lukis hak benda tak ada nyawa. Mohon penerangan ringkas, saya ada rezeki lebih. Contoh rezeki makan ni lah. Mana lebih afdal yang saya sedekah? Jiran ke rakyat pejabat? Lah ni makan ni lebih tu duduk mana? Masa duduk pejabat. Tak usah klik sipir. Ambo nak klik sipir nak pergi ikut jiran ambo. Sedekah kat orang pejabat lah, munggah dekat gitu. Lah ni kita duduk rumah. Jiran kita ada. Makan ni lebih. Tak apa esok ambo nak pergi pejabat. Jiran ada. Bui hok jiran lah. Hok dekat nah. Sebab semua tu dipanggil jiran belakang. Ambo masbuk pada rakaat kedua tu email, lepas rakaat ketiga tu email terbatal. Sudah. Makmum yang lain semua perempuan, jadi ambo terpaksa naik. Bagu mana? Ambo rakaat kedua tu email, makmum rakaat ketiga. Ambo rakaat kedua. Mereka masuk rakaat keempat dah. Soalan lagu mana nak buat? Kalau ambo nak cukup rakaat jemaah, rakaat ana tak cukup. Rakaat ambo tak cukup. Pas kalau ambo nak cukup rakaat ana, makmum pula terlebih rakaat. Sudah. Ambo mari lewat. Hak ni masalah makmum mari tu imam mari lewat. Pelik. Sekali makmum mari lewat dia. Ni makmum tu imam mari lewat. Jadi kalau semaya ikut makmum, ambo ada rakaat lagi kena tambah sebab ambo lewat. Kalau ambo nak semaya cara ambo, makmum sudah dah dia. Lagu mana? Apabila cukuplah sembahyang makmum, maka makmum mufarakah semaya sendiri. Kita pun bangun sambung satu rakaat lagi. Lagu tu ya. Kita selesai kerja kita, makmum selesai kerja dia. Ataupun ada buat gitu. Tu cara dia Ijazah cara guna ke ayat semasa Nabi Ibrahim disejukkan dalam api. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lagu mana nak guna ayat tu? Tak tahu ambo. Ayat tu orang baca lah biasa kalau kena benda-benda panas baca kat siuk. Baca siuk tepat hok kena melepuh ke gapo. Kenapa dikatakan istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah? Istiqamah ni tetap kita dengan Tuhan, tetap kita dalam agama sampai mati. Itu kan lebih. Maksudnya kita mati masuk syurga. Tetapi kalau hidup dengan 1000 karamah terbaik kau ni, tiba-tiba mati dengan kafir, tak ada istiqamah, tak ada faedah juga karamah tu. Maka sebab itulah satu istiqamah itu lebih afdal daripada 1000 karamah. Kita boleh tetap hati dengan Tuhan sampai mati, itu lebih afdal daripada 1000 karamah. Kerana tujuan kita hidup adalah nak istiqamah dengan Tuhan, bukan nak karamah. Sah tak solat jemaah jika tidak niat berjemaah? Tidak sah, batal semaya. Allah terima tak solat yang tidak khusyuk? Gini. Tidak khusyuk ni tugas kita. Mengkhusyukkan sembahyang tugas kita. Terima tak terima, itu adalah rahmat Tuhan. Tuhan nak terima benda tak khusyuk, terpulang kepada dia. Tuhan nak terima hak khusyuk, terpulang kepada dia. Cuma Tuhan kata, sebagai hamba, mu kena khusyuk dalam sembahyang. Tu tugasmu. Mu pisahlah lagu mana. Masalah aku nak terima, kau tak terima, tu suku pasal. Jadi jangan kata tanya alik Tuhan. Tanya alik kita. Buat kodok sesungguhnya nak suruh khusyuk dalam sembahyang, itu tugas kita.
Kerja kita Tuhan tak usah duk tanya. Lagu tu. Terkena kotak, terkena getah pokok pada kulit. Tepat ambil air semaya payah nak tangga. Apa lagu mana nak ambil air semaya lagu tu lah. Kalau getah tu tak boleh nak tangga, nak kata lagu mana dah. Apa hukum memberitahu kita ni akhir balik sebab saya dah balik tapi tak sampai umur 15 lagi. Nak beritahu buat apa? Kau nak suruh ke apa dia? Kalau orang tanya kau ataupun nak masuk masjid kau, orang kata dia mau balik, orang balik dah. Tak apa, tak ada masalah apa. Hukum solat gerak bahu kerana lenguh ataupun sakit. Lenguh. Apa hukum dia? Kalau gerak sedikit, 2 kali tak batal, gerak 3 kali batal. Lainlah kalau lekat gerak. Memang ya gitu semacam. Tengok. I like ke movie. Kaya gerak gini. Duduk gitu semacam. Maka dia semaya pun gerak gini. Maka hukum dia tidak batal kerana dia sakit. Penyakit bang. Mohon ijazah amalan kasyah. Tak tahu hamba nak jadi kasyah. Hamba pun tak kasyah juga. Betul ada seorang ustaz bagi tahu dalam videonya katanya Rasulullah tidak membaca atau tidak menyuruh sahabat membaca surah Yasin pada orang yang sedang nazak dan mati dan juga tidak menghadiahkan Fatihah pada si mati kecuali doa sahaja. Boleh komen ke tak? Nabi kata iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah kamu Yasin kepada orang mati kepada kamu. Ni Nabi baca Yasin. Nabi suruh. Lepas tu ustaz tu ikut. Orang ikut Nabi, dia ikut ustaz tu. Ustaz kau jolo kau dok dia ustaz tu. Nabi kata baca Yasin kepada si mati dari orang mati mautakum daripada kamu, orang mati daripada kamu. Tu orang nak mati. Mana ada kata orang nak mati? Mauta dia kan mati. Apa pandai-pandai terjemuh nak mati pula? Mana boleh baca? Boleh baca. Ulama kata baca Yasin, orang nak mati pun sunat, orang mati dah pun sunat. Lepas tu tidak menghadiahkan Fatihah pada si mati. Ni memang tak ada lah. Tetapi kita baca Al-Quran, hadiah pahala kepada si mati. Ulama buat lagu tu. Ambil istidlal daripada hadis-hadis Nabi. Boleh. Tapi Nabi tak pernah larang kita baca Fatihah kepada si mati. Ustaz tu Wahabi takut macam-macam lah dia tak suka gak. Dia kata tak ada faedah lah baca Fatihah lah apa dia. Ustaz macam mana nak kenal ulama yang sebenar? Ulama yang mengikut Al-Quran dan hadis dan ilmu dia yang benar. Siapa-siapa pun dialah ulama yang benar. Bukan kata sayalah ulama yang benar. Sayalah yang jujur, yang ikhlas, yang tawaduk, yang tasawuf, yang walinya. Dia kobehannya. Wahabi pula tu. Tak sebenar lalu lah. Tak usah mengaku kata Wahabi ulama yang sebenar, tak usah. Tak Wahabi, hak wali sunnah pun ada hak benar, ada hak tak benar. Hak Wahabi tak usah kecek lah. Hak Syiah, hak gapo dia Khawarij, hak gapo dia tak ada apa tu. Beza pengajian tauhid 3 dan pengajian sifat 20. Pengajian sifat 20 Ahlussunnah wal Jamaah, tauhid 3 pengajian Wahabi. Mudah pengenalan dia. Perbahasan dia panjang. Siapa dia nak jadi Wahabi, gilah ngaji. Nabi Muhammad tak jamin pun betul ke tak betul. Tapi kalau ngaji Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi jamin benda tu betul. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.